Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel Snake Village Reptile. Jadi untuk video kali ni, seperti korang tengok dekat thumbnail, aku nak memperjelaskan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan lesen menyimpan haiwan liar. Jadi tanpa buang masa korang, kita pergi ke intro. Pertama sekali, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan share video aku ni. Jadi aku dah listkan beberapa orang cakap point lah. So aku ada listkan 4 point utama yang aku akan buat dalam satu video ni. Okey, point yang pertama ini adalah berkaitan sebelum korang memelihara ataupun membeli seseekor haiwan itu. Okey guys, jadi sebelum korang beli ataupun korang bela haiwan tu, korang kena pastikan seller mana yang provide korang resit lesen serta microchip untuk korang mohon ataupun apply lesen tu dekat Jabatan Perkhidmatan. Jadi aku bagi beberapa contoh kedai yang legal ataupun yang provide dokumen-dokumen ni adalah seperti PH Reptile, ARP Constrictor, Ezo Reptile dan MA Passion. Serta banyak lagi seller yang membekalkan ataupun memprovidekan resit lesen serta microchip ni. Jadi korang kena pastikan kalau korang nak membeli seseekor ataupun haiwan yang korang rasa korang nak bela, pastikan dahulu korang kena cari seller yang sah ataupun seller yang legal lah untuk korang membeli dengan mereka, supaya satu hari nanti mungkin Jabatan Perkhidmatan ataupun anggota mereka datang ataupun hadir untuk memeriksa haiwan yang korang simpan, korang tak teragak untuk memberikan dokumen yang sah kepada mereka. Jadi sekarang ni kita pergi point yang kedua, iaitu yang aku rasa point ni pun agak penting untuk korang ambil berat. Yang mana bila korang beli ataupun korang beli haiwan yang memerlukan lesen menyimpan ni, korang mestilah akan diprovidekan dengan resit lesen. Jadi resit lesen ni tempoh sah dia ataupun jangka hayat dia hanya 14 hari ataupun 2 minggu. Tapi kalau lebih 2 minggu, apa akan jadi? Situasi tu aku tak pernah hadapi, tapi apa yang aku boleh ceritakan atas dasar rakan-rakan aku juga yang cerita, ikut budi bicara anggota tersebut. Selalunya kalau terlewat dalam mungkin 2 minggu lagi terlewat, jadikan sebulan kan dia punya jangka masa tu, rasanya tak ada masalah. Tengok budi bicara anggota perkhidmatan di jabatan korang. Tapi kalau boleh dalam tempoh 14 hari tu, korang settlekanlah semua dokumen untuk menjadi resit ataupun lesen menyimpan. Korang jangan simpan lama-lama, jangan peram lama-lama, sebab tempoh tu takkan tunggu korang. Okey, sekarang kita pergi ke point yang ketiga, ataupun isi yang ketiga ni pun penting korang kena take note, iaitu dokumen-dokumen yang korang perlu bawa ketika korang pergi Jabatan Perkhidmatan untuk memohon ataupun apply lesen menyimpan haiwan liar. Jadi seperti asasnya macam aku pernah bela sulcata, aku pernah bela iguana, aku pernah bela sekarang yang pakai lesen adalah ball python. Jadi prosedur yang ketiga-tiga haiwan ni adalah sama. Okay, yang pertama sekali, of course korang kena bawa resit lesen yang diprovidekan ataupun yang disediakan oleh seller serta microchip. Sebab microchip tu kat belakang tu ada kod. Dia nak samakan kod tu dengan resit lesen yang korang dapat dari seller tersebut. Yang ketiga adalah IC ataupun photostat IC, salinan IC. Korang bawa satu keping, pastikan itu bawa. Aku pernah, pengalaman aku pernah tak bawa, tapi dia tak ada pun, tak marah. Tapi kalau boleh jangan tersilap ataupun terlupa bawa. Kalau mungkin memang masa tu terlupa sangat, mungkin dibudi bicarakan lah. Jadi nanti dia photostat lah dekat tempat dia. And then pastikan last sekali korang kena bawa bil elektrik ataupun bil air rumah korang, supaya dia boleh samakan ataupun sinkronisekan dengan alamat korang simpan haiwan ataupun ular tersebut. Jadi poin yang terakhir ni pun sangat-sangat penting, iaitu berkenaan dengan berapa harga lesen ni. Jadi harga lesen ni bergantung pada haiwan ataupun binatang yang korang bela. Untuk 3 haiwan yang aku sebutkan tadi, yang aku pernah bela, semuanya seekor hanyalah RM5 setahun.
Ada juga yang RM2 setahun, ada juga yang RM10 setahun, ada juga yang RM50 setahun. Jadi pelbagai. Jadi kita kena faham dan kita kena selalu tengok jadual yang perkhidmatan bagi kepada kita, supaya kita tahu haiwan yang kita bela tu harga untuk membuat lesen berapa harganya. Jadi mungkin korang akan tertanya, berapa lama lesen ni tamat tempoh? Jadi tarikh tamat tempoh untuk lesen menyimpan ni selama setahun. Jadi orang cakap setiap tahun tu memang korang kena renew. Kenapa pula setiap tahun? Aku pun tak tahu. Itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan. Jadi aku bagi contoh lah. Contoh 31 Ogos 2023. Jadi dia akan berakhir pada 30 Ogos 2024. Jadi korang boleh je sebelum 30 hari bulan Ogos 2024 tu, korang boleh try apply terus. Macam aku bulan 6 ni semua lesen aku mati. Tapi ada satu lesen sepatutnya bulan 9 tahun ni 2023 ni mati, tapi aku sekalikan semua. Iaitu ada 2 ekor bull python aku, lesen bull python aku bulan 9 sepatutnya mati, tapi aku akan sekalikan pada bulan 6 ni. Kalau nak cakap, ya rugi kalau ada 3 bulan lagi. Tapi siapa yang nak pergi 2 kali dalam setahun? Baik kita pergi sekali setahun, settlekan semua. Jadi aku rasa untuk video kali ni itu sahaja. Mungkin kalau korang ada pendapat ataupun mungkin korang ada pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah. Dan seperti biasa, jika aku ada kesilapan informasi ataupun mungkin ada salah silap berkata-kata daripada awal sehingga akhir, mungkin ada perkataan yang terkasar dari awal video sehingga akhir video, aku mohon maaf. Kita berjumpa di next video insyaAllah. Kalau korang ada pertanyaan lagi, aku akan buat video yang lebih detail berkenaan dengan lesen. Aku buat video ni sebab dekat TikTok aku ramai yang bertanyakan lesen, macam mana nak apply, macam mana nak bayar dan sebagainya. Jadi aku mungkin buat di YouTube untuk korang semua tahu informasi ni. Jadi aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye bye.